Saya Nursyah Ismail, ini berita utama hari ini. Satu pelan belia 5 tahun dibentangkan bagi beri manfaat kepada lebih setengah juta belia tempatan. Turut dirancang 30,000 program pendedahan ringkas pekerjaan serta geran mikro $20 juta untuk belia laksanakan program sosial. Dan kabar gembira bagi para peminat nasi padang. Setelah 2 bulan ditutup, rumah makan Minang di Kandahar Street kembali dibuka dengan wajah lebih segar. Salam sejahtera. Satu pelan baru yang dijangka memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 500,000 belia di Singapura akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pelan itu dirangka berdasarkan perbincangan dengan lebih 60,000 belia selama lebih setahun. Lebih 415,000 maklum balas berjaya dikumpulkan. Dapatan tersebut mendedahkan aspirasi golongan belia dalam aspek kerjaya, kehidupan sosial dan sumbangan kepada masyarakat. Lebih 3 suku responden yakin dengan masa depan Singapura. Namun hanya 2 daripada 3 yakin tentang masa depan mereka sendiri. Kira-kira separuh belia bimbang mereka tidak mempunyai kemahiran yang cukup untuk mengikuti perkembangan ekonomi yang pesat berubah. Hanya 41% berpendapat mereka mempunyai peluang yang cukup untuk meneroka pilihan kerjaya. Rangkaian belia juga semakin kecil. Menurut satu tinjauan berasingan oleh Majlis Belia Kebangsaan NYC, kurang separuh belia mempunyai lebih 3 orang rakan rapat. Jumlah ini merosot daripada 56% pada tahun 2013. 8% pula mengatakan mereka langsung tiada rakan rapat, iaitu 2 kali ganda berbanding 2013. Setelah itu, 80% belia mahu mengambil tindakan seperti menjadi sukarelawan dan memulakan projek-projek akar umbi. 60% belia juga mahu bekerjasama dengan sektor awam untuk menyumbang kepada masa depan negara. Pelan belia itu menggariskan langkah-langkah khusus untuk mewujudkan lebih banyak peluang kerjaya, membangunkan ruang masyarakat serta meningkatkan saluran menyumbang kepada masyarakat. Lantaran itu, Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia MCCY akan melaksanakan pelan tersebut bersama lebih 200 rakan kerjasama. We have to figure out what resonates with the youths, what works well, which programs work well, which programs have good take-up, and then those we will actually invest more, and then which are not doing so well, we have to scale back. And as part of this whole process, there is the need to continue to listen to the youths. Semasa pelancaran Pelan Belia SG ini, Presiden Tharman Shanmugaratnam berkata, usaha ini memberi ruang untuk belia terus melakukan perkara yang mereka minati. We can also make the most of the constructive discontent that today's young generation has with the present. Constructive discontent, not the cynicism that says that nothing can improve, but the restlessness and the fresh pair of eyes that says, surely we can do better. Surely we can widen opportunities. Dalam pada itu, para belia boleh menjangkakan sehingga 30,000 program pendedahan ringkas serta 20,000 bimbingan pekerjaan setiap tahun bagi tempoh 5 tahun akan datang. Pendedahan pekerjaan dalam bentuk ringkas itu mungkin berlangsung sesingkat setengah hari. Menjelang 2030, sebanyak 30,000 peluang sedemikian akan ditawarkan setiap tahun, meningkat daripada 11,000 tahun lalu. Ia merangkumi industri seperti keuangan, penghilangan dan komunikasi. Dalam pada itu, sehingga 20,000 bimbingan kerjaya akan ditawarkan setiap tahun, meningkat daripada sekitar 5,000 sekarang ini. Kesemuanya akan disenaraikan di laman web baru bernama Discover. There's a lot of information out there, and sometimes the information is fragmented. We're saying then that Discover can augment by providing a safe and good baseline of opportunities that are guaranteed to be of good quality.
Golongan belia juga boleh memanfaatkan geran mikro berjumlah $20 juta untuk melaksanakan program yang memacu impak sosial. Sehingga 3,000 inisiatif yang dikemudi para belia dijangka dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ia menawarkan lebih banyak peluang kepada belia untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Mas Agus Zulkifli menekankan kepentingan membina sebuah masyarakat yang menyediakan peluang untuk semua. Menurut beliau, setiap individu mempunyai bakat dan potensi tersendiri, namun ia hanya dapat digilap apabila diberi akses kepada ilmu dan peluang yang sesuai. Salah satu peluang yang tersedia adalah menerusi pertandingan Robot Wars yang mendedahkan belia kepada asas robotik, pengekodan dan kecerdasan buatan AI. And I hope that our children and our parents find an interest to study AI better, to know how to apply it in our life, and don't be afraid of it. Don't be afraid of it like in many parts of the world. They are pushing back AI and say they will take our jobs. Don't worry. I have no worry. I'm very optimistic that AI will make our lives better. So just grasp it, master it, and this is one place in the world where through the opportunities we will be even better than many other countries. Lebih 100 peserta berusia antara 10 hingga 15 tahun menyertai edisi kedua Robot Wars sempena kempen Raikan Ilmu. Pertandingan yang dianjurkan bersama 3 bandar M Kuasa 3 dan SUTD dengan sokongan Yayasan Mendaki ini bertujuan memupuk minat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dalam kalangan golongan muda. I feel that we are more advanced in technology, and one day I would like to try to advance our technology skills so that Singapore can be more advanced in that. Saya pun nak mahu pergi ke dalam SUTD yang untuk robotik dan coding. Yang itulah menarikkan perhatian saya. Sumbangan lebih 400 sukarelawan serta 70 rakan kerjasama masyarakat termasuk Ustazah Maria Muhammad Siddiq diiktiraf dengan anugerah sukarelawan Perkhidmatan Penjara Singapura SPS tahun ini. Laporannya sekembali berita selepas ini. Selamat bertemu kembali. Sumbangan seramai 420 relawan dan lebih 70 rakan kerjasama masyarakat diiktiraf Anugerah Sukarelawan Perkhidmatan Penjara Singapura SPS tahun ini. Anugerah tersebut mengiktiraf para relawan dalam usaha menyokong banduan dan bekas pesalah dalam perjalanan pemulihan dan integrasi semula dalam masyarakat. Antara yang diiktiraf ialah Ustazah Maria Muhammad Siddiq yang berkongsi pengalamannya bersama wartawan Akira Karim. Mendekati para banduan agar mereka tidak berasa keseorangan. Inilah yang mendorong Ustazah Maria Muhammad Siddiq untuk menjadi relawan yang mengajar kelas agama untuk para banduan di Perkhidmatan Penjara Singapura SPS. Kita tengok stigma masyarakat yang melihat banduan-banduan ini sebagai satu masyarakat yang susah untuk didekati. Itu yang mendorong saya untuk lebih mendekati mereka supaya memberikan harapan yang baru bagi mereka supaya mereka tahu bahawa kita masyarakat sentiasa ada bersama dengan mereka daripada mereka berada di dalam sehingga mereka keluar. Pendidik sepenuh masa di Masjid Asy-Syakirin ini sudah menjalankan kelas agama di SPS selama lebih 5 tahun bagi anggaran 20 banduan setiap kelas. Bahkan beliau berharap untuk meneruskan usaha relawan ini kerana percaya para banduan memerlukan bimbingan teguh daripada para asatizah. Mereka perlukan kita sebagai orang cakap tu, seseorang yang mereka boleh look up tu, orang yang mereka boleh bertanyakan tentang hukum, tentang bagaimana kehidupan, nak meneruskan kehidupan. Mereka ni penyebab utama saya datang ke sini kerana mereka sentiasa mengatakan bahawa Ustazah, saya nak berubah. Kini terdapat bekas pelajar-pelajarnya dari SPS yang menyumbang kembali kepada masyarakat di masjid-masjid dan bersama Rebin Kuning setelah dibebaskan. Masyarakat perlu tahu bahawa mereka adalah manusia yang
tidak lari daripada buat kesilapan. Sama seperti kita, mungkin kita perlu memberikan mereka sokongan dari sudut emosi, sokongan dari sudut apabila mereka keluar daripada penjara ni. Sumbangan Ustazah Maria diiktiraf dengan anugerah Bakti Setia SBS. Tahun ini, seramai 420 relawan dan 70 rakan kerjasama masyarakat turut diiktiraf, antara lain menerusi anugerah True Care Hero. Ustazah Maria juga merupakan antara 4,600 relawan SBS kini, jumlah yang telah jauh melonjak dari hanya 200 relawan hampir 30 tahun lalu. Selepas 2 bulan ditutup kerana menjalani kerja ubah elok, restoran Rumah Makan Minang membuka semula cawangan utamanya di Kandahar Street. Majlis pembukaan semula itu turut menghimpunkan pemilik jenama warisan dan pelbagai pihak berkepentingan bagi membincangkan usaha memperkukuh identiti kulinari kawasan warisan Kampung Glam. Wajah baru tetapi warisannya tetap kekal. Pembukaan semula ini bukan sekadar meraihkan satu lembaran baru bagi restoran yang sudah bertapak lebih 70 tahun di Kandahar Street. Ia mencerminkan komitmen berterusan Rumah Makan Minang dalam memelihara legasi agar budaya dan semangat komuniti terus mekar di Kampung Glam. Saya hargai, saya mengharapkan meneruskan perniagaan kita ke generasi di sini. Saya percaya Kampung Glam ni juga boleh mencerminkan identiti itu sebagai inklusif, not eksklusif. Lantaran itu, acara pembukaan semula restoran ini menghimpunkan pelbagai pihak untuk memperkukuh kerjasama dalam memperkaya lagi budaya kulinari Kampung Glam. Matlamatnya memastikan perniagaan warisan serta tempatan terus berkembang seiring perubahan tanpa menghakis identiti kawasan bersejarah itu. Bukan hanya nak bercakap tentang jenama Melayu. So brand-brand macam homegrown brand Singapore brand, macam contohnya Buntongki Chicken Rice, Bistro Prawn Noodle. Mereka belum halal, tapi kerana kalau diorang berminat untuk membuka cawangan mereka di Kampung Glam, I think it's very good because there's a variety of branding dekat Kampung Glam. Having a recent collaboration, we have come up with this brand Chicken Kaki, which is halal friendly, right? We have our halal cert for both our outlets already. So if we do get an opportunity to be at Kampung Glam, it will be good to provide the community with a different cuisine that we can consider, especially in the halal version. Sementara itu, jenama tempatan Crave juga sedang meninjau peluang untuk membuka cawangan di kawasan berkenaan. Ini adalah satu cadangan yang bagus untuk mengumpulkan brand-brand yang ada di Singapore. So we get the popular ones to be in Kampung Glam. Lagi ramai pelanggan-pelanggan akan datang ke sini. Antara saranan yang timbul semasa sesi dialog untuk memperkaya lagi jalur Kampung Glam termasuk membangunkan pusat penjajah seperti di Chinatown dan Little India. Perenang Singapura Gan Ching Hui berjaya mencatat rekod kebangsaan baru bagi acara 400 meter gaya bebas wanita di Sukan Commonwealth. Gan mencatat masa 4 minit 9.34 saat, iaitu hampir setengah saat lebih pantas berbanding rekod sebelum ini. Bagaimanapun, Gan sekadar menduduki tempat kelima dalam perlombaan peringkat akhir ini. Saudara, apakah kaitan burung merak dengan pelbagai budaya di belahan Asia? Segmen Berita Plus lepas ini sorot pameran di Muzium Peranakan yang menelusuri motif burung itu dengan lambang kekuasaan dan identiti masyarakat di Asia. Bertemu kembali dalam Berita Plus. Keindahan burung merak bukan sekadar pada bulunya yang berwarna-warni. Di sebalik simbol itu tersimpan kisah pertukaran budaya yang merentasi sempadan Asia selama berabad-abad. Pameran terbaru di Muzium Peranakan mengangkat kisah tersebut sambil mempertemukan seni warisan seperti Riok Ponorogo dan wayang kerucil dalam satu festival budaya.
Burung merak sejak sekian lama menjadi lambang keindahan dan kekuasaan dalam pelbagai tamadun Asia. Melalui pameran berbayar Peacock Power atau Kuasa Merak, keindahan dan pelambangan merentasi budaya, Muzium Peranakan Singapura menelusuri bagaimana motif burung itu berkembang merentasi budaya, agama dan sempadan geografi sehingga menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat Asia melalui lebih 200 artifak. Burung ini telah mempesonakan masyarakat di Asia selama berabad-abad sebagai simbol keindahan, kuasa dan unsur ketuhanan. Jadi motif burung merak ini digunakan sebagai sawa pameran Peacock Power ini kerana keupayaannya untuk merentasi pelbagai budaya. Ia hadir di dalam pelbagai dunia seperti alam ritual yang suci sehingga hiasan kehidupan seharian. Jalinan silang budaya ini dapat meraihkan warisan Singapura yang kaya yang saling terhubung dengan budaya masyarakat di Asia. Motif burung merak ini telah merentasi Asia melalui rangkaian perdagangan, migrasi, diplomasi dan pertukaran agama. Para pengunjung dapat melihat secara jelas bagaimana motif ini meresap ke dalam budaya berbeza dan mengambil rupa atau makna yang baru mengikut konteks zaman. Semangat itu juga diterjemahkan dalam salah satu festival hujung minggu di halaman muzium. Antara tarikan utamanya adalah Riok Ponorogo dari Jawa Timur Indonesia yang terkenal dengan dadak merak, yakni topeng singa dan burung merak seberat sekitar 50 kilogram. Singa atau harimau itu diartikan dalam simbol keganasan, kekuatan dan suatu kekuasaan yang ada di hutan, sementara merak itu sebagai simbol kelembutan, kecantikan dan yang memang menjaga hutan sendiri itu. Jadi konsep itu sebenarnya kalau orang Jawa mengatakannya itu adalah konsep keseimbangan dalam kehidupan. Mengangkat dadak merak memerlukan latihan fizikal yang intensif kerana keseluruhan topeng dikendalikan menggunakan kekuatan gigitan dan leher penari tanpa menggunakan tangan. Pada 2024, Riok Ponorogo diiktiraf UNESCO sebagai warisan budaya kemanusiaan tidak ternilai. Satu kesempatan yang luar biasa ya memainkan Riok Ponorogo di Singapura. Walaupun banyak kendala teknis dalam pembawaan reok di dalam pesawat, nggak boleh dibawa dalam bentuk gede seperti itu. Jadi kebanggaan kita sendiri bahwa kita bisa memperkenalkan kesenian reok ke negara tetangga, terutama di Singapura yang secara kebudayaan lebih universal gitu. Festival itu turut memperkenalkan wayang krucil, seni wayang tradisional Jawa yang menggunakan boneka kayu dan semakin jarang dipentaskan. Keunikan wayang krucil di sini itu bukan terbuat dari kulit yang sebagai umumnya, tetapi terbuat dari kayu yang dibahat. Kita biasa mengenal di wayang kulit adalah cerita dari Mahabharata, Ramayana, tetapi wayang krucil mengambil cerita Panji yang sangat unik. Sang dewi yang tidak ingin diperistri, tetapi akan ada sayembara yang diadakannya. Ada dua raja yang akan memperebutkannya, tetapi ada satu yang bisa memperserahkan sayembara tersebut dengan keunikan-keunikan lainnya di cerita tersebut. Seperti hal yang ingin disampaikan adalah bahwa keseimbangan alam, keseimbangan dunia ini tidak akan terpisahkan. Bagi pihak muzium, membawa Riok Ponorogo dan wayang krucil ke festival itu membuktikan simbol burung merak bukan sekadar dipamerkan sebagai artifak, tetapi masih hidup dalam tradisi masyarakat hari ini. Simbolisme burung merak ini yang dapat melangkaui sempadan geografi sentiasa berubah dan mengambil makna yang baru mengikut konteks budaya dan zaman. Dan manusia seringkali terhubung mengikuti simbol atau nilai dan naratif yang dikongsi bersama. Demi memikat audiens muda, pelbagai pengalaman interaktif tersedia.
Antaranya adalah sebuah ruang yang berjudul Peacock Paradise. Berdasarkan teknologi holografik di mana para pengunjung dapat mendekati burungnya dari segi mendengar bunyi atau suara burung merak serta memerhatikan pergerakannya termasuk tarian memikat burung itu. Melalui simbol seekor burung merak, festival ini memperlihatkan bagaimana seni, sejarah dan identiti masyarakat Asia terus berkembang hasil pertukaran budaya yang merentasi zaman. Pameran Peacock Power di Museum Peranakan berlangsung sehingga 30 Ogos. Analogi kad merah dan sistem VR dalam bola sepak digunakan untuk mengupas peletakan jawatan Dr. Faisal Ibrahim di pojok komentar berita Mediacorp. Penulis Khairul Fahmi Husaini membangkitkan persoalan mengenai kewajaran sesuatu tindakan. Menurut penulis, walaupun siasatan polis mendapati tiada kesalahan jenayah dilakukan, pemerintah menilai bahawa tingkah laku Dr. Faisal tidak memenuhi piawai tata laku yang diharapkan daripada seorang pejabat politik. Ketelusan pula perlu seimbang dengan usaha menjaga maruah pihak yang terlibat. Artikel tersebut juga membezakan antara konsep salah dan silap. Contoh dalam bola sepak, tidak semua kekasaran membawa kepada kad merah, tegas penulis. Lantas perlu ada keseimbangan antara mengekalkan piawai integriti yang tinggi dengan memastikan individu yang berpengalaman, berkebolehan dan ikhlas terus sedia berkhidmat. Anda boleh membaca keseluruhan rencana bertajuk Putih Melepak, Hijau Berkilau di portal Berita Mediacorp. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.